TV KPM. Puji dan syukur pada Ilahi, anugerahnya tiada terhingga, kedamaian, kemakmuran, Malaysiaku bahagia. Jangan tekad untuk berjaya, berbakti pada nusa dan bangsa. Kami junjung cita-cita luhur, perpaduan seluruh negeri. Sekata, sehati, sejiwa menghadapi cabaran. Kami sedia, kami setia berkorban untuk negara. Bersemarak Malaysia tercinta, kibarkan panji kebesarannya. Kami rela menjaga namamu, sejahtera Malaysia. Hai murid-murid, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami untuk slot kesenian Direct TV KPM. Hari ini kita akan fokuskan kepada kuaya kod tangan untuk murid berkumpulan pendidikan khas, dan kita juga bersama dengan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Revati. Hai Cikgu, apa khabar? Hai, sihat. Sihat ya? Ya, terima kasih Cikgu kerana berkongsi kepada kita berkaitan dengan kuaya kod tangan untuk murid MBPK Cikgu. Dan kita sebenarnya berada di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Betul Cikgu? Betul. Dan hari ini Cikgu pun dah nampak cantik, bergaya orangnya. Kita nak mulakan Cikgu diskusi kita ataupun eksplorasi seni berkaitan dengan kuaya kod tangan ini. Okey. Kita nak tahu juga Cikgu, siapa Cikgu sebenarnya? Apa kata Cikgu kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah? Silakan. Okey, oleh kerana ini segmen kuaya kod tangan, saya memperkenalkan diri dengan sign language. Wah, okey silakan Cikgu. Okey, nama saya Cikgu Revati. Pelajar kalau panggil Revati. R-A-Y-V-A-T-H-I. Itu nama saya. Okey, Revati. Ya. R. Okey, Revati. Sebab rambut panjang. Betul juga. Cikgu dah mengajar di sini dah berapa lama Cikgu? Lebih kurang 11 hingga 12 tahun dah. Dah lama Cikgu, kalau kira-kira kan tak cukup jari tangan saya. Okey, kita nak lihat kepada bagaimana sebenarnya murid-murid di sini boleh sertai kuaya kod tangan Cikgu. Di sini yang saya tahu ada pelbagai jenis kursus, betul tak? Betul. Mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit. Kat sini sekolah ini ada banyak kursus. Ada kursus jahitan, ada kursus masakan, ada kursus perabot, ada kursus elektrik, ada kursus elektrik, perabot, aircon, dan banyak lagi kursus. Baik. Dan bagaimana mereka ni sebenarnya boleh terlibat dengan kuaya kod tangan Cikgu?
Sebenarnya basic kepada asas kepada koyak kot tangan adalah KTBM. Pernah dengar perkataan KTBM? KTBM. Yang kereta api tu cikgu Oh, bukan. Itu KTM. Itu kereta api tanah namanya KTM. Okey, Ini okey. KTBM. Ada perkataan B kat tengah tu. B cikgu Bahasa ke cikgu? Dah pandai. Okey. Okey, saya teka. KTBM. Kod tangan bahasa Melayu. Pandai. Yeah. Kod tangan bahasa Melayu. Betul. Okey, sekarang ni kita nak lihat cikgu kepada asas kemahiran yang perlu mereka kuasai sekiranya mereka ingin menyertai kuaya kod tangan ni. Silakan. Tak silap saya ada beberapa cikgu, betul? Ya, betul. Yang pertama, kita tengok tahap keupayaan mendengar murid. Okey, tahap ni cikgu perlu bagaimana? Okey, biasanya sebelum murid daftar ke sekolah ini, pihak hospital akan sediakan borang tahap keupayaan kependengaran mereka. Ada kalanya muridnya boleh mendengar sedikit. Ada murid yang langsung tak boleh dengar. Biasanya murid yang boleh mendengar sedikit ni boleh buat koyak kot tangan dengan lagi bagus. Oh, okey. Sebab dia boleh mengikut tempo lagu. Sebab dia bila pakai tahap keupayaan mendengar dia, so dia boleh ikut flow lagu tu. Jadi dia boleh dengar sikit cikgu alunan lagunya bagaimana berbanding kan? dengan murid yang langsung totally deaf. Itu beza Tapi dia. ada tak sebenarnya murid-murid yang tak boleh dengar langsung ni dalam kumpulan koyak kita? Ada juga. Nanti kita tengok. Ada yang totally deaf juga. Baik, Ada. okey. Itu yang pertama cikgu dari segi keupayaan mendengar mereka. Baik cikgu, apa asas-asasan yang kedua? Kedua Ya. adalah kod tangan bahasa Melayu. Ataupun KTBM. Okey, itu adalah asas kepada persembahan koyak kod tangan. Misal kata budak tak tahu kod tangan ini, dia tak boleh mengikut lirik lagu. Yang nombor 3 yang pentingnya adalah lirik lagu. Pertama sekali sebelum ajar persembahan koyak ni, saya akan memberikan kertas lirik kepadanya. Kertas lirik, okey, akan diberi. Lirik lagu tu, dia akan baca lirik lagu tu dan dia akan sign. Dia akan belajar isyarat daripada lirik tersebut. Oh, okey. Itu asas. Bila dia tahu lirik dengan isyarat, baru dia boleh buat persembahan. So yang pertama, tahap keupayaan mendengar. Okey. Yang kedua, KTBM. Ketiga, Adalah lirik. Okey, Okey. ada lagi cikgu yang seterusnya? Perterjemahan lagu. Wow, okey. Itu macam mana pula cikgu? Okey, perterjemahan lagu ni, kalau kita tengok ada setengah lirik lagu atau perkataan, kita boleh mempermudahkannya mengikut tempo lagu. Memudahkan irama ni cikgu ya. Maksudnya Bukan, lirik lagu dia. mempermudahkan kod dia. Oh, okey. Bahasa isyaratnya. Okey, nanti saya ajar macam mana. Kalau Baik, yang baik. panjang macam mana, kalau yang pendekkannya macam mana. Okey, tapi selalunya kita akan pendekkan yang panjang cikgu, betul tak? Sebab biasanya macam negara kan Panjang, panjang. okey. So kita akan buat dengan perlahannya. Oh, adalah Walaupun letak dalam dia. bukunya mengatakan sekali je pusing, dia nak bagi dia cantik, beralun, nak buat persembahan. So kita menambahkan bagi dia ringkas dan cantik alunan dia. Okey, baik. Jadi untuk buat kod tu pun akan ada pergerakan cikgu kan? Ya. Akan ikut juga panjang lagu tu perlahan atau sebagainya. Ya, Okey, betul. kita akan lihat pula cikgu kepada asas yang kelima sekarang ini Betul. berkaitan dengan Gaya persembahan. wow. Gaya persembahan ni maksudnya untuk kalau tengok sesuatu lagu macam tadi yang formal lagu negaraku, versi dia ada banyak. Sama juga yang paling basic lagu Sekolahku Sejahtera pun yang murid-murid nyanyikan tiap-tiap hari di perhimpunan pun ada banyak versi. Cikgu-cikgu yang memperterjemahkan lagu mengikut kesesuaian murid. Kalau muridnya boleh biasa dengan kod tangan yang mudah, cikgu tersebut akan mengajar murid-muridnya dengan kod yang mudah supaya dia cepat hafal lirik dan boleh buat persembahan atau menyanyi waktu perhimpunan macam tu. So itu maksud gaya. Macam music composer. Okey. Tak faham tak? Kan dia akan kompos lagu Yeah. ikut dia sendiri. So cikgu-cikgu ni ala-ala macam music composer. Ikut gayanya lah kan. dia. Betul lah tu sebab kita nak buat lagu ni kan ada cita rasa tersendiri Yeah. kan. Jadi di situlah kita akan wujudkan satu gaya persembahan Betul. cikgu. Dan kita akan ikut juga kepada aras kesukaran kan. Yeah. Kalau yang susah tu kita mudahkan supaya murid-murid kita lebih ingat dan senang untuk buat persembahan choir kod tangan. Cikgu saya nak tanya, bagi latihan ini cikgu untuk asas kemahiran choir kod tangan ni selalunya cikgu akan buat pada waktu bila? Biasanya kalau choir kod tangan ni kita tak ada buat audition ke apa ke. Oh, tak ada uji bakat? Tak Okey, ada. baik. Dia tak ada uji bakat ke apa. Yang paling asas
kod tangan bahasa Melayu. Bila kita bercakap pun kita dah tahu, budak tahu kod tangan atau tak. Kalau bila kita sign balik, dia tak tahu jawab balik, first dia tak tahu kod tangan. Okey, jadi itu yang pentingnya untuk kita kuasai kuaya kod tangan bahasa Melayu KTBM tadi. Tapi sekarang ni ada banyak yang guna BIM, ada banyak juga sebenarnya pelbagai jenis. Banyak versi kod tangan, tapi biasanya di sekolah kita guna kod tangan bahasa Melayu untuk selaraskan dan seragamkannya. Selaraskan dan seragamkan, cikgu. Baiklah, nak tanya juga, selalunya untuk cikgu menyediakan mereka bagi sesebuah persembahan, contohnya macam gimmick tadi cikgu, berapa lama masa cikgu ambil? Okey, biasanya untuk murid yang bagus, pandai dah biasa dengan persembahan, 2 hari dah settle. 2 hari dah selesai? Wah, cepatnya cikgu. Ya, sebab dia dah biasa dengan persembahan. Cuma saya bagi lirik. Okey. Contohlah saya bagi lirik hari Baik. ini. Saya kata awak baca, awak sambil baca, dia akan sambil sign. Dah tengok, saya kata esok kita try. Awak jangan pegang kertas. Jangan pegang kertas. Okey, tak tepi dulu. Tak tepi, kita Baik. sign. Lepas tu bila ada instructor depan, dia akan terus follow je. So dia boleh follow. 2 hari boleh. 2 hari boleh siap. Itulah janji cikgu kepada murid-murid mereka yang ingin cuba belajar berkaitan dengan kuaya kod tangan ini. Dan pastinya perkara ini memerlukan latihan, cikgu, betul tak? Jadi kita kena sentiasa berlatihan supaya kita lebih mahir dan juga bersedia untuk melakukan persembahan. Terima kasih Cikgu Rivati. Cikgu, kita nak berhenti berehat dulu boleh? Boleh. Teruskan bersama kami dalam Direct TV KPM slot kesenian selepas ini. Kembali bersama kami dalam slot kesenian Direct TV KPM. Saya Irfan Syahmi dan Cikgu Revati di sini berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan kuaya kod tangan. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini kita akan lihat pula kepada jenis persembahan, betul tak? Betul. Okey. Jenis persembahan ada 2. Iaitu yang pertama formal, yang kedua tidak formal. Jadi cikgu, yang formal ni selalunya bila kita akan persembahkan? Okey, formal. Contoh biasanya lagu Negaraku, lagu Mengikut Negeri, itu semua adalah lagu-lagu yang formal. Okey, yang kita kena berdiri, berikan sepenuhnya penghayatan kan? Ya, beri tegak, hormat, respect macam tu. Lagu-lagu yang tidak formal adalah contoh lagu-lagu yang persembahan tadi macam Sejahtera Malaysia, lagu Setia, tapi semuanya bertemakan macam Malaysia saja kan. Tidak formal ni tergolong juga untuk lagu yang biasa kita dengar. Macam lagu Siti Nurhaliza, Nurhaliza Idris, semua kategori tidak formal yang berunsur memberikan happiness, keceriaan. Ya, itu semua adalah jenis persembahan yang tidak formal. Maksudnya dari segi pakaian pun tidaklah tak payah formal. Baik, okey, itu dari segi jenis persembahan cikgu ada 2, formal dan tidak formal. Okey, kita nak lihat pula dari segi jantina cikgu. Untuk jantina ni kita boleh campur ataupun kalau lelaki sahaja, perempuan sahaja. Okey, itu terpulang kepada macam tadi saya cakap komposer. Gaya persembahan dia. Okey, ada setengah orang macam saya suka memilih kalau penyanyinya lelaki, orang yang signnya pun menterjemahkannya juga lelaki. Sebab sangat bersesuaian. Tapi nak gabung lelaki perempuan pun tak jadi masalah. Sebab dia bergantung kepada jenis persembahan. Betul. Kalau tak formal, tak semestinya perempuan. Atau lelaki nak gabung pun tak ada masalah. Okey, itu dari segi jantina cikgu ya. Maksudnya nak campur pun tak ada masalah, bergantung kepada komposer. Sebab itulah orang yang akan memberi gaya kepada persembahan kuaya kod tangan ini. Cikgu, kita nak lihat pula kepada tema cikgu. Selalunya untuk kuaya kod tangan ni, apakah antara tema yang kita selalu bawakan kepada penonton? Okey, yang bila kata tema saya teringat baru-baru ni. Okey, baru-baru ni kenapa? Cerita sikit. Sebab pengetua sekolah saya baru je bersara bulan Januari baru-baru ni. So bila dikata tema majlis persaraan, kami memilih lagu-lagu yang sesuai dengan majlis persaraan. Apa maksud sesuai tu cikgu? Adakah lagunya melo, maksudnya sedih ke macam mana? Pernah dengar lagu Memori Tercipta? Di sini jua
Memori tercipta. Pandai. Okey, ini Ya. adalah kategori jenis persembahan tidak formal. Untuk persembahan seperti ini juga kita pernah buat persembahan koya untuk lagu ni. Oh. Pernah, kita pernah buat persembahan lagu ini. Lepas tu lagu Sampai Jumpa. Okey. Perpisahan macam bertemu dan berpisahan adat. Yang tu pun semua kita boleh persembahkan secara koya kot tangan sebenarnya. Okey, itu antara tema yang Cikgu kongsikan berkaitan dengan majlis persaraan pengetua di sekolah ini, Cikgu ya. Jadi selain daripada tema persaraan, Cikgu, apa lagi antara tema-tema lain? Tema-tema selain persaraan, Hari Guru. Hari Guru, betul juga? Biasa yang selalu kita buat kat sekolah Hari Guru. Hari Guru biasa, okey saya tanya pula, lagu apa yang sesuai untuk Hari Guru? Hari Guru, Cikgu. Ya. Terima kasih, Cikgu. Ya, lagu terima kasih. Okey. Pernah dengar lagu Upin Ipin? Guruku tersayang. Guruku tersayang, Ah. guruku tercinta. Pandai. Okey, lagu-lagu macam ni juga Ya. sesuai untuk buat persembahan koya Baik. dengan gaya yang menarik. Sebenarnya walaupun orang ingat nyanyi sahaja boleh buat persembahan, sebenarnya walaupun tak nyanyi, melalui murid masalah pendengaran juga boleh buat persembahan koya dengan baik dan menarik minat. Sebab dia sangat kreatif sebenarnya. Betul. Okey, sebenarnya persembahan-persembahan ni akan mengikut tema yang kita ketengahkanlah, Cikgu ya. Ya, betul. Jadi kalau ada Hari Guru, kita bawakan lagu-lagu yang untuk menceriakan guru. Sekarang ni kita nak tahu dari segi susun atur murid-murid dalam persembahan kuaya kod tangan, Cikgu. Okey, untuk nak tahu macam mana nak susun atur murid, apa kata saya panggil murid-murid saya? Ada kat sini, Cikgu? Ada. Saya nak jumpa. Okey ni, Mai. Okey, silakan. Baik. Hai dulu. Hai. Okey, Okey. Cikgu. Sekarang ni kan, apa kata Cikgu perkenalkan siapa mereka ni? Okey, boleh beritahu nama? Okey, awak mula dengan yang ini sebab nama Ya. apa? Nama saya Amirul Naim. Nama dia Amirul Naim. Amirul Naim. Okey. Okey. Panggil macam mana saya? Panggil. Wah. N-I. Okey. N-I. Baik. Atas kepala. Sebab lelaki kan? Atas kepala. Kalau perempuan dekat bawah. bawah. Okey. Ini nombor 2, nama apa? Nama saya Arif. Arif Basri. Panggil sign apa? Isyarat R. Arif kan pandai. Arif kat sini. Okey, Amirul Arif yang ketiga. Tiga, nama apa? Nama saya ISMA, Isma Daniel. Sign, nama saya I je. Macam Okey. intellect. Baik, Isma. baik. Okey, yang terakhir. Yes, silakan. Nama saya Aiman. Amirul Aiman. Okey. Amirul juga. Amirul Aiman. Kita panggil dia Aiman. je. Aiman. Okey, Aiman. Aiman, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Sihat. Okey. Sehat. Sihat. Bukannya sehat. Apa khabar? Ya. Okey, inilah murid-murid yang kita bawakan untuk kita buat susun atur bagi kuaya kod tangan. Betul, Cikgu? Betul. Jadi macam mana Cikgu nak susun mereka? Adakah mengikut ketinggian ataupun bagaimana? Okey, cuba tengok murid-murid di sini. Okey. Antara yang empat-empat ni, yang mana paling tinggi? Saya? Tak ada. Yeay. Yang paling tinggi ini Amirul kita. Okey, yang murid yang ini yang paling tinggi kan? Okey, rasa-rasanya yang murid tinggi ni sesuai letak di mana? Di tengah atau di tepi? Okey, kalau ikutkan Cikgu, yang tinggi di tepi, Cikgu. Di tepi. Kenapa? Kenapa, Cikgu? Sebab kita nak buat macam ni. Betul. Sebenarnya boleh juga ada setengah orang letak di tengah. Oh, untuk buat macam ni? Dia bergantung kepada bentuk persembahan yang nak buat. Okey, contoh macam tadi, Aiman, kita nak letak di tepi, boleh juga kita susun ke sini. Okey, gerak ke sini. Okey, Aiman ke sana. Okey, yang tinggi seorang ke sini daripada 4 orang. Okey, gerak sini. Okey, ke tengah sikit. Baik. Okey. Bila dah macam ni, tinggi antara Okey. yang ini. Cuba tengok. Ya. Ada yang rendah? Ada, Cikgu. Siapa? Arif dengan Amirul. Amirul Naim. Antara dua ni, siapa rasa yang paling rendah? Yang paling rendah. Minta maaf, Arif. Arif. Okey. Ya. Bila dia Okey. rendah, boleh datang ke depan juga. Ke depan. Ke depan. Okey, macam ni. Supaya orang yang tinggi di belakang, murid yang rendah di depan. Okey. Supaya senang nampak. Baik. Itu sebabnya kita boleh susun atur macam ni. Kita
tetap di sini Amin. Okey. Tetap di sini. Arif kat depan. So Okey. rendah dengan rendah, Tinggi? tinggi dengan tinggi. Ini boleh susun contoh untuk Okey. susun atau 4 orang murid 4 begini. orang. Baik, Boleh buat cikgu. macam ni juga. Macam tadi nak buat macam ni pun boleh. Ya. Rendah-rendah, tinggi-tinggi. Mhm. Bergantung kepada gaya persembahan. Okey, itu antara sesuatu yang cikgu boleh kongsikan bagi persembahan kod kuaya tangan ini yang kita bawakan 4 murid kita bersama-sama menunjukkan demonstrasinya. Cikgu, kita nak lihat pula kepada antara perkongsian sign cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan untuk lagu-lagu yang tertentu. Okey, bila sebut mengenai kod tangan Ya. kan, sebenarnya bila kita perasan ramai di kalangan murid-murid yang masalah pendengaran, dia guna banyak versi kod tangan. Versi kod tangan yang berbeza. Berbeza sebab mengikut keselesaan masing-masing dan kebiasaan murid-murid tersebut. Begitu juga dengan persembahan untuk kod tangan ni. Okey, contoh saya ajar satu Boleh, perkataan boleh. yang selalu kita guna. Okey. Cinta. Cinta. Ya, biasa. Macam mana kita luahkan perasaan cinta? Oh, sayang. Itu biasa. Itu Kita biasa. normal. Okey, jadi cinta macam mana? Macam bayangkan macam mana murid yang masalah pendengaran dia bagi tahu perasaan cinta. Macam mana cikgu Macam mana? Macam mana? Okey, kita tanya. Okey, saya cuba. Macam ni? Itu kita bila nak ambil gambar. Love, mini love. Okey. Tapi dia pun pandai juga ambil mini love. Betul. Tapi mengikut kod tangannya, biasa awak sign CINTA. Macam mana? Tengok ada yang macam ni. Okey. Biasanya ikut tangan bahasa Melayu, 2 huruf perkataan C. Lepas tu disilangkan. Cinta. Ini pun baru masuk cinta. Ada satu lagi yang maksud dia sama juga. Oh, cinta juga. Sayang, cinta. Macam tu juga. So 2 mempunyai maksud yang sama. So kod ni saya akan guna mengikut kesesuaian. Ada setengah lagu bila nak laju mungkin nak cepat. Betul, nak cepat. Cepat. Kalau yang ini kan lambat. Betul, perlahan. Perlahankan sikit mengikut tempo lagu. Okey. Itu salah satu contoh. Baik. Okey, yang contoh kedua yang biasa kita guna hati. Hati. Macam mana? Tadi pada mini love, sekarang hati. Okey, hati macam ni. Macam mana? Macam ni cikgu. Lebih kurang sama dah, tapi tak betul lagi. Okey, macam mana? Biasanya kalau hati ada setengah orang suka buat di bahagian depan hati. Macam tu. Buat sama-sama bahagian depan hati. Tapi kalau saya untuk persembahan saya suka guna dua hati. Oh, di sebelah kiri cikgu. Hati nampak macam cantik. Okey, hati. Ada setengah murid suka buat hati. Untuk persembahan kuaya dia nampak cantik. Baik. Ada lagi contoh yang ketiga cikgu? Contoh okey. Negeri dengan negara pun boleh. Itu macam mana pula? Okey, kalau negeri, kalau kita tengok negeri dengan negara lebih kurang sama, betul tak? Betul. Okey, tangan macam ni. Okey, tangan kiri macam ni. Tangan kiri macam ni. Okey. C bermaksud country. Country, okey. Bahasa Inggeris C country. Kita akan pusingkan satu kali je. Okey, macam ni Kita cikgu. ke sini. Oh, ke depan. Okey. Okey. Pusing arah Jam. Okey. Okey. Satu kali je. Satu kali. Tapi kalau tengok persembahan tadi, kita ada pusing banyak kali, betul tak? Betul. Bila dia kata negara, so kita pusing untuk samakan dengan iramanya. Itulah sebabnya kita belajar cikgu dari segi tempo dan irama kan. Dan bonus sekiranya murid-murid kita ada pendengaran, ada kemampuan untuk mendengar cikgu, jadi mereka boleh ikut tempo dengan baik. Terima kasih semua. Okey, itulah dia perkongsian cikgu berkenaan dengan kuaya kod tangan untuk segmen kali ini. Jadi jom kita berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam slot kesenian Didik TV KPM. Apa dah? Terlupa dah. Kembali bersama kami dalam slot kesenian Didik TV KPM. Saya Irfan Syamil bersama dengan Cikgu Revati. Cikgu, kenapa kita bawa 3 murid kita hari ini? Nak tahu kenapa saya bawa 3 murid hari ini? Untuk tunjukkan macam mana murid-murid ini membuat langkah untuk penggerakan
persembahan koya. Okey, kita akan fokuskan kepada penyampaian persembahan, betul cikgu? Ya, betul. Yang pertama kita akan lihat kepada pergerakan mereka cikgu. Ya. Okey, untuk choir ni bukan macam menari, betul tak? Betul. Kalau menari kita ke depan, kita ke belakang. Tapi kalau untuk choir, apakah antara pergerakan yang sesuai untuk mereka? Sebenarnya penggerakan untuk koya tidaklah sangat susah berbanding dengan tarian. Sebab dia lagi mudah, yang penting dia seragam dan serentak, baru dia cantik. Itu sahaja. Baik. Dia lagi mudah daripada tarian dan sebagainya. So cara nak pastikan dia punya keseragamannya, dia ada satu teknik untuk persembahan koya kot tangan. Bila saya tanya murid-murid itu sendiri, dia sendiri yang bagi idea macam mana nak seragamkan langkah dia supaya nampak cantik bila buat persembahan. Dia kata tengok penggerakan lengan bahu di sini. Oh, tengok kawan dia punya lah. Okey. Supaya kakinya sama bila dia gerak. Biasa penggerakan untuk koya ni kita akan tengok, dia akan mula dengan kanan, kaki kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Okey. Kanan dan kiri. Saya tunjukkan dengan murid saya dulu macam mana ya. Okay, kita try buat 1, 2, 3. Tengok. Dia Kiri. akan tengok kawan dia untuk bagi dia sama. Nampak tak? So biasanya kalau nak bagi sama, yang ini dengan yang ini dia akan tengok sini. Okey. Supaya penggerakan kakinya seragam. Cikgu, boleh tak Ifan nak join diorang sekarang ni? Boleh. Okey, Abang Ifan dekat depan. Abang nak ikut. Okey. Ke sedia. kanan dulu cikgu. Ke kanan Okey. dulu. 1, 2, 3. Kanan, Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, next persembahan koya boleh masuk. Boleh cikgu, saya start you juga cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey, itu dari segi pergerakan cikgu. Yang seterusnya kita nak lihat kepada ekspresi muka, betul tak? Betul. Untuk kita menyanyi choir ni bukan semudah itu. Bukan lontarkan suara dan juga bahasa isyarat sahaja, tetapi dari segi muka juga mainkan peranan yang sangat penting. Betul. Dia bergantung kepada tema persembahan sebenarnya. Macam awal-awal tadi saya cakap, sekiranya satu majlis itu sedih, jangan pula muka senyum. Betul. Nanti Muka orang pun pelik. Kenapa awak senyum ni? Dia bergantung kepada tema lagu yang dipersembahkan dan juga tema persembahan kita. Contohnya cikgu, kalau kita nyanyikan lagu Negaraku misalnya kan. Okey, bagaimana reaksi muka kita? Okey, contoh awak nak nyanyi lagu Negaraku kita try buat Awak tengok satu, dia nak tengok muka macam mana nyanyi lagu Negaraku. Sedia? 1, 2, 3. Negaraku, tanah tumpahnya. Dia senyum sikit, nampak? Nampak cikgu? Dia senyum sikit saja. Tak adalah happy macam kita buat untuk majlis Hari Guru ke. Betul. Selamat Hari Guru. Macam tu. Dia bergantung kepada tema dengan tajuk persembahan sebenarnya. Okey, itu adalah dari segi ekspresi muka yang patut kita jaga semasa melakukan persembahan, khususnya bagi choir kita, choir kot tangan. Okey cikgu, kita nak lihat pula kepada elemen seterusnya yang berkaitan dengan kreativiti. Okey, bagaimana? Kreativiti. Okey, cuba tengok tiga-tiga murid Okey. ni. Apa yang anda perasan? Yang saya perasan cikgu, okey, pakaiannya sama. Okey, dan juga ada prop cikgu. Itu kreativitinya. Untuk buat satu persembahan yang menarik, kita akan tambahkan dengan prop. Okey, oleh kerana hari ini persembahan kita semua menggunakan lagu-lagu Malaysia, saya memilih bendera sebagai salah satu prop untuk dijadikan sebagai persembahan. Suatu murid-murid ini kalau nak bagi cantik, diletakkan di kedudukan yang sama. Yang sama. Lah cikgu. Betul? Sama. Supaya dia nampak seragam. Nanti bila dia buat persembahan pun cantik. Betul. Ini salah satu contoh. Kalau majlis lain, contoh saya pernah buat juga majlis untuk program ke sekolah. Program ke sekolah, murid-murid pakai beg. Pakai beg sekolah. Beg sekolah. Lepas tu dia buat persembahan. Supaya Baik. keseragamannya. Cikgu, contoh kalau kita bagilah contoh kalau buat persembahan Hari Guru, apa prop yang kita boleh bawa? Bunga. Dia macam ni. Okey, contoh-contoh untuk Hari Guru. Contoh kalau macam kita ada 8 orang murid kan. Okey, masa contoh lagu Selamat Hari Guru kita tengah nyanyi, mungkin salah seorang 2 orang murid kita akan pilih
untuk keluarkan bunga dari poketnya dan milih guru mana yang dia suka untuk berikan dan bawa murid cikgu tersebut naik atas pentas untuk nyanyi bersama-sama dengan murid. Itu aktiviti yang sangat bagus. Kita buat macam tu. Okey, maksudnya cikgu kita boleh pelbagaikan aktiviti kita untuk kita membuat satu persembahan yang cukup menarik dan kita inginkan perhatian ditumpukan kepada pentas, kepada persembahan yang sedang berlangsung ni cikgu. Okey, itu dari segi aktiviti. Kalau kostum pula cikgu, kalau kita lihat sekarang ni, murid-murid kita pakai baju ada vestnya, ada botainya kan. Kenapa cikgu memilih konsep ini? Okey. Macam tadi saya cakap, hari ini kita punya tema adalah untuk lagu-lagu yang menggunakan Malaysia. Tema kita Malaysia, lagu-lagu Malaysia. So bagi saya ini, nak tanya sebab saya segmen sebelum ni saya ajar. Ini jenis persembahan apa? Formal ke tidak formal? Nampak tak cikgu suruh tengok balik episod sebelum ni. Okey. So nak kena sentiasa tengok segmen pertama, kedua dan ketiga. Baik cikgu, untuk persembahan yang membawakan lagu-lagu kenegaraan, lagu-lagu patriotisme ini adalah contoh bagi persembahan lagu formal. Ya, pandai. Bila melibatkan persembahan yang lagu-lagu formal, biasanya pemakaian adalah seperti murid-murid ni atau macam saya pun boleh. Blazer pun boleh, sama ada vest boleh, blazer pun boleh. Dan cuba tengok, murid-murid ini diwajibkan memakai sarung tangan. Sarung tangan. Kenapa? Tak tanya kenapa? Itulah tu nak tanya juga. Kenapa cikgu? Okey, dan satu lagi biasanya digalakkan sarung tangan warna putih. Putih kerana orang yang duduk audien yang duduk di belakang sekalipun, hujung sekalipun akan nampak. Melainkan warna yang gelap. Kalau hitam, merah memang cantik, kreatif, tapi orang yang duduk audiens di belakang takkan nampak apa yang dia sign. Sebab tu biasanya sarung tangan putih akan dipakai oleh murid-murid yang buat persembahan choir. Baik cikgu, supaya mereka di sana di belakang, di hujung sekalipun dapat melihat isyarat tangan yang dikongsikan. Apa yang betul. Okey, seterusnya apa kata kita kongsikan kepada penonton berkaitan dengan tempo lagu cikgu dan bagaimana kita nak sesuaikan dengan persembahan mereka. Okey, macam awal-awal di segmen pertama saya dah cakap, tempo ni maksudnya laju atau perlahan. Perlahan. Kalau laju kita macam negara C, sekali sahaja kita buat. Kalau negara 3 atau 4 kali itu maksudnya tempo atau tone. Dan juga setengah lirik lagu dia ada memberi penekanan kepada sesuatu perkataan. So perkataan itu akan dibuat secara besar atau dengan bilangan murid yang banyak supaya dia nampak yang terpenting. Ada penekanannya. Penekanannya macam tu. Okey, sebelum kita berhenti berehat cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit saja persembahan dengan murid kita yang ada sekarang ni. Contohnya lagu Negaraku. Silakan cikgu. Kita lihat sikit sebelum kita berhenti berehat. Okey, sekarang cikgu mahu kita nyanyi lagu Negaraku. Boleh kita try sign Okey. 1 2 3. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Tengok, dan dia akan jadi panjang. Dia macam tu, maju. Kita perlahankan. Okey, itulah contohnya di mana kita sesuaikan tempo dan penekanan yang terhadap lagu yang kita nyanyikan semasa choir kod tangan. Okey, terima kasih cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot kesenian Didik TV KPM selepas ini. Inilah kesenian Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi, Cikgu Revati dan 4 murid kita hari ini cikgu dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam untuk berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan pengalaman mereka sendiri cikgu. Kita bawa mereka untuk temu bual sebenarnya, tetapi yang istimewanya kita bawakan mereka untuk tunjukkan dalam bahasa isyarat. Jadi kita akan mulakan cikgu dengan soalan pertama. Tapi sebelum tu, apa kata kita berkenalan dululah. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi apa kata kita perkenalkan seorang demi seorang, silakan. Okey. Nama saya Nur Akila. Sign panggil? AQ. AQ. Akila. Okey, Akila. Okey, ini yang murid pertama. Okey, kedua. Nama dia
Aiman. Sain nama dia adalah A. Okey. Okey, Aiman. Yang ketiga. Nama saya adalah Naim. Nama saya Sain. N-I. N-I. Dia buat N-I. Ni cikgu N? I. N-I. Ya, okey, baik. Yang keempat. Yang keempat. Nama saya Melissa Ong. Ya. ML. Melissa. Dia punya sign. Melissa. Okey, ML. Okey. Baik cikgu. Sekarang kita teruskan dengan soalan yang pertama. Dah bersedia semua? Okey, dah bersedia? Okey. Baik, soalan pertama saya berbunyi, apakah cabaran anda yang anda lalui ketika ingin menguasai kuaya kod tangan ini? Okey, kita tanya kepada murid pertama. Boleh. Apa cabaran untuk belajar sign Kuaya. language untuk persembahan? Kalau mahu belajar sign, mesti pandai KTBM. Masa saya cakap, mesti pandai kod tangan bahasa Melayu. Lagi? Kalau pandai KTBM, senang untuk belajar sign. Lagi? Itu saja. Itu je. Itu saja. Dia tahu KTBM. Biasanya macam tu. Bila dia pandai KTBM, dia boleh menguasai persembahan. Betul cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Itu adalah soalan pertama telah pun dijawab dengan baik oleh murid yang pertama. Kita lihat pula kepada soalan kedua yang berbunyi, bagaimanakah anda ingin menguruskan masa untuk latihan dan juga pembelajaran? Soalan nombor 2. Macam mana awak bahagikan masa belajar dengan masuk persembahan sains? Macam mana awak bahagikan masa? Pagi, cikgu datang. Pagi, cikgu datang. Pagi, cikgu datang asrama ajar sains. Pagi saja ke saya datang? Petang. Takkan pagi je kan? Petang pun datang asrama ajar sign language. Lagi? Okey. Kalau ada persembahan luar, cikgu datang asrama ajar sign. Pagi, petang, malam, semua saya datang. Semua cikgu datang. Betul lah, dia cakap tu. Bila betul-betul ada persembahan yang betul-betul dah tarikh dan dekat. Dah dekat, ya. Ya. Pagi, petang dan malam memang cikgu terpaksa melatih murid supaya dia jadi lancar. Betul. Memang komited murid kita. Boleh kata bukan? Ya. Okey, terima kasih. Itu soalan kedua untuk kita bahagikan masa. Soalan yang ketiga berbunyi, bagaimanakah anda, perasaan anda setelah menguasai kuaya kod tangan ini? Seronok ke atau bagaimana? Okey, nombor 3. Apa perasaan bila belajar sign? Saya rasa sangat seronok kerana banyak kawan-kawan bersama dengan saya. Saya rasa tak bosan tinggal di asrama. Oh, saya ada aktiviti yang seronok untuk saya belajar. Ya, Wah, betul. So dia tak rasa bosan tinggal di asrama. Bila dia banyak melibatkan diri dengan aktiviti seperti ini, so kita boleh kurangkan buat kebosanannya. Betul cikgu. Itulah dia sebab kita mengajar mereka kuaya kod tangan bukan sahaja untuk persembahan tetapi untuk mengisi masa lapang dan untuk kita mengimbangi pembelajaran mereka dan juga aktiviti co-curriculum. Okey cikgu, kita akan teruskan soalan kepada Melissa sekarang ini. Apakah pesanan anda kepada kawan-kawan yang ada masalah pendengaran untuk terlibat sama dalam kuaya kod tangan? Okey, apa nasihat untuk kawan-kawan yang sama pekak kalau mahu masuk persembahan sains? Ya. Saya berharap kawan-kawan bersama-sama dengan saya dapat belajar sains bersama-sama dengan saya. Lagi, nombor 1, kawan-kawan tak mahu rasa malu. Betul. Betul, mesti selalu yakin pada diri sendiri. Tak mahu rasa takut-takut untuk belajar sains. Banyak dia bagi nasihat tu. 3 nasihat dia bagi. Okey, cikgu boleh ulang balik cikgu. Yang pertama, tak mahu rasa malu. Tak mahu malu-malu. Ya, tak mahu rasa malu-malu. Mesti rasa yakin pada diri sendiri. Lepas tu, tak mahu rasa takut-takut. Mesti berani. 3 dia bagi tahu. Beri kata bukan untuk Melissa dan ke semua murid-murid yang berjaya menjawab soalan cikgu dengan baik sekali. Bukan itu sahaja, sebenarnya mereka ni
cemerlang dari segi sainsnya kan, dan pandai juga buat bahasa isyarat dan juga aktif dalam bidang co-curriculum. Terima kasih semua. Okey cikgu, saya nak tanya dari segi pencapaian mereka dalam bidang choir kod tangan ini. Okey, sepanjang tahun 2022, Okey. murid-murid ini terlibat dengan majlis penutup olahraga yang di bawah peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang diadakan di Uniten, Stadium Mini Uniten. Lepas tu ada juga melibatkan diri dalam persembahan choir di Showcase Transformasi Pendidikan di Alamanda Putrajaya. Yang paling terakhir saya ingat persembahan choir untuk bicara eksekutif transformasi pendidikan di Berjaya Times Square bersama Menteri Pendidikan. Wah, banyak pencapaian tu cikgu kan. Sebenarnya kita mendoakan agar mereka ni ada lagi peluang dan ruang untuk tunjukkan bakat mereka lagi selepas ini. Okey. Cikgu, saya nak tanya juga, mungkin di luar sana ada yang macam saya rasa macam seronok lah, boleh tak kalau saya nak ikut choir kod tangan selepas ini? Mungkin cikgu boleh syorkan kepada mereka? Silakan. Okey, sekiranya kalau pelajar-pelajar yang mempunyai masalah pendengaran seperti ini boleh juga masuk ke sekolah kita orang. Okey. Cikgu Ray akan sudi sentiasa menunggu untuk mengajar choir kod tangan untuk murid-murid ni. Kami memang menanti-nantikan kedatangan anda. Marilah ke sini ramai-ramai ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Okey, untuk bertemu dengan Cikgu Ray dan kita belajar sama-sama choir kod tangan. Okey cikgu, mungkin kita boleh kongsikan lagi sedikit berkaitan dengan kelebihan dan kebaikan sekiranya mereka ada di sini untuk choir kod tangan. Okey, satu lagi yang kita nampak ialah soft skill atau motor. Kita panggil apa? Psikomotor dia. Ya, motor halus. Motor halus. Bila belajar sign language ni biasanya motor halus dia bagus, soft skill. Macam tadi saya cakap, mereka ada tak saya cakap mereka dari kursus mana? Belum lagi cikgu. Tak kongsi lagi. Saya lupa. Okey. Awak belajar kelas apa? Batik. Tengok, murid yang batik boleh juga buat persembahan choir. Maksudnya soft skill dia akan develop. Dia akan jadi macam kata kesenian dalam seni juga. Betul. Yang tu. Awak kelas apa? Masak. Wah, bakal jadi chef ni. Dia pun boleh buat persembahan choir. Yang ni kelas masak sama. Juga. Dia sama-sama. Kawan kan? Kawan. Macam tadi saya kata, bila ada kawan, dia mesti akan masuk buat persembahan choir. Itu yang menyebabkan kemahiran motor halus tu akan menjadi lebih baik. Bila Melissa pula cikgu? dia pun khusus kelas apa? Masak juga. Ni semua khusus masak, batik. Tadi murid-murid lain pun ada dari khusus-khusus lain juga. Ya, itulah sebenarnya kan. Walaupun mereka dari latar belakang yang berbeza, tetapi ke sini dengan tujuan untuk meningkatkan kemahiran kendiri mereka, terutamanya dalam bidang motor halus kan, untuk mereka meningkatkan lagi keupayaan diri mereka ke tahap yang lebih baik. Cikgu, mungkin kita pun dapat di hujung rancangan sekarang ni kan. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan. Silakan. Okey, sebagai rumusan daripada cikgu. Akhir nak habis lah cikgu. Nak habis dah ni. Okey, cikgu berharap pelajar-pelajar di luar sana yang mempunyai masalah pendengaran jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk melibatkan diri dalam bidang muzik. Walaupun anda mempunyai masalah pendengaran, dia tak akan menjadi penghalang untuk kita melibatkan diri dalam bidang muzik seperti ini. Itu sahaja. Baik, kerana apa yang penting, muzik itu adalah untuk semua cikgu Betul. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Revati dan juga kepada murid-murid kita dari Sekolah Menengah Pendidikan dan Vokasional Shah Alam berkongsi kepada kita berkaitan dengan choir kod tangan, dan kita mengharapkan ilmu ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh taat. Sama bekerja, sama berusaha,
usaha setia berkhidmat untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikrar Penuh setia untuk agama, bangsa, dan negara. Hey Allah, demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi kepada pemimpin, kepada rakyat. Hikmat diberi penuh taat, sama bekerja, sama berusaha setia berkhidmat untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikrar penuh setia untuk agama, bangsa, dan negara. Didik TV KPM